Assalamualaikum Ustaz Ashadi Rizwan, kami dari kelas JPA 251-4B. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Nuri Sabiha binti Zulkifli selaku pengacara anda semua. Pada hari ini saya akan membawa anda semua mengenali dan mempelajari tentang globalisasi yang mengancam etika dan perpaduan di Malaysia. Seperti yang semua sedia maklum, negara kita merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai masyarakat berlainan etnik, kaum, adat resam, budaya yang tersendiri. Ia merupakan sebuah negara masyarakat plural yang berjaya di alaf baru ini dalam mengekalkan keamanan dan perpaduan. Globalisasi bukan sekadar slogan, tetapi ia adalah perancangan strategik dunia barat bagaimana menjadikan masyarakat sebagai sasaran penjajahan bentuk baru. Kita sedang diterapkan dan dicorakkan dengan nilai-nilai dan amalan global dengan hebatnya. Ilmu pengetahuan juga dapat didapati dengan pantas dan cepat. Cara bertindak, cara kita berfikir, cara kita berinteraksi, semuanya juga sudah berubah. Kini bersama saya seorang responden juga seorang pelajar UiTM, Nur Maisarah binti Maizan, yang akan memberikan pendapat beliau tentang faktor-faktor globalisasi yang mengancam etika dan perpaduan di Malaysia. Sarah, boleh terangkan seperti tentang apa yang awak tahu? Dipersilakan. Pada pendapat saya, kita sedia maklum bahawa peradaban Islam merupakan teras kepada peradaban Malaysia. Akan tetapi dengan faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, import dan ekspor dan kemasukan falsafah barat moden menyebabkan etika dan peradaban di Malaysia terancam. Pada era sekarang, teknologi merupakan sesuatu yang diperlukan dan dipakai oleh majoriti manusia di dunia ini. Malah, kita juga boleh lihat perkembangan teknologi masih pesat berkembang dari tahun ke tahun seperti inovasi terhadap capaian internet dan barangan digital. Perkara ini menyebabkan perhubungan atau perkembangan di antara negara Malaysia dan luar negara dapat dilihat secara terbuka dengan lebih luas lagi. Hal yang demikian, pengaruh hiburan barat dalam aspek muzik, drama, filem dan komik yang berteraskan hedonism kini dapat disebarkan atau dilihat secara luas di kalangan masyarakat Malaysia dan ia menyebabkan perubahan sosial budaya berlaku terutamanya di kalangan golongan belia. Contohnya, ada sesetengah remaja yang mengikuti fashion di Korea yang tidak selari dengan etika berpakaian dalam agama Islam seperti memakai seluar yang singkat, baju yang ketat dan sebagainya. Selain itu, globalisasi juga sering dikaitkan dengan aspek ekonomi dan politik. Tetapi, kebanyakan sumber atau media hanya memfokuskan hubungan dalam konteks ekonomi dengan perdagangan saja. Bahkan jika dilihat dengan lebih meluas, perdagangan antarabangsa sebenarnya juga boleh mengancam etika dan peradaban di Malaysia. Sesetengah masyarakat yang menonton drama atau filem akan terpengaruh dengan budaya, pemakanan dan pemakaian yang ditunjukkan di dalam drama tersebut dan secara tidak langsung, sifat mencuba itu akan ada dalam jati diri mereka. Hal itu akan menyebabkan mereka akan membeli barangan seperti makanan segera barat seperti ramen, minuman global seperti Red Bull dan produk rokok yang diimport atau diekspor oleh syarikat luar negara. Perkara ini boleh mengancam peradaban masyarakat Malaysia, terutama masyarakat yang beragama Islam, kerana mereka ibarat menghalalkan benda yang haram demi memenuhi nafsu mencuba mereka dan ia amat bercanggah dengan hukum agama. Pandangan terakhir bagi saya ialah era globalisasi kini telah banyak dipengaruhi daripada falsafah barat moden, di mana ia telah membawa pelbagai ideologi atau fahaman ism seperti humanism, hedonism, materialism, liberalism, secularism
dualism dan sebagainya. Pemahaman ini amat mempengaruhi etika dan peradaban kita sebagai masyarakat Malaysia kerana ideologi-ideologi ini mempraktikkan perkara-perkara yang berlawanan dengan budaya masyarakat Malaysia dan agama Islam. Sebagai contoh, ideologi liberalism, di mana ia mempraktikkan prinsip-prinsip kebebasan dalam setiap perkara dan ia boleh menyebabkan seseorang itu tidak memikirkan tentang etika dan peradaban terhadap orang lain demi menekankan hak-hak peribadi mereka. Hal itu menyebabkan kita dapat lihat pada masa kini, pemahaman ini mampu memusnahkan jati diri sesetengah individu yang beragama Islam atau rakyat Malaysia sendiri, jati diri tamadun dan juga budaya pada peringkat kolektif. Antara isu yang dapat dilihat adalah isu LGBT yang telah masuk di dalam Malaysia, di mana budaya ini membenarkan perhubungan di antara sesama jantina dan ada setengah masyarakat Melayu Islam yang terpengaruh dengan perbuatan ini dan ia amatlah dilarang oleh Allah SWT dalam agama Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, jutaan terima kasih kepada Maisarah binti Maizan atas perkongsian yang bernas sebentar itu tadi. Seterusnya, globalisasi juga memberikan kesan sama ada positif atau negatif kepada sesebuah negara. Jadi, mari kita dengar pendapat Nur Afifi Afuz Zahiri bagi menerangkan tentang kesan-kesan globalisasi mengancam etika dan perpaduan di Malaysia. Dipersilakan. Saya Nur Afifi Afuz Zahiri, 21 tahun, seorang pelajar di UiTM Segamat. Pada pendapat saya, globalisasi memberi kesan dari kedua-dua aspek, positif dan juga negatif. Pertama sekali dari sudut positif, globalisasi membentuk perpaduan antara masyarakat di Malaysia dan negara luar dengan adanya peluang untuk berinteraksi dan bertukar maklumat tanpa sepadan. Contohnya dapat kita lihat pada pertengahan tahun ini, terdapat isu serangan Zionis ke atas negara Palestin. Rakyat Malaysia bekerjasama bersama-sama mengambil tahu, berkongsi berita terkini tentang apa yang berlaku di sana dan juga mendoakan saudara Islam di sana, sehingga isu ini menjadi trending di Twitter. Dan dalam masa yang sama, dapat memberi kesedaran kepada lebih banyak negara lain atas isu yang berlaku di Palestin. Bantuan dan sumbangan kepada Palestin juga mudah untuk diberikan kerana segala maklumat ada di internet. Selain daripada itu, perpaduan masyarakat di Malaysia juga turut dapat dieratkan. Melalui media sosial, semua rakyat Malaysia akan bersatu dalam menyuarakan pendapat demi mempertahankan budaya dan nilai murni yang dikongsi bersama. Sebagai contohnya, baru-baru ini viral tentang isu gurauan seksual di sekolah dan juga isu gurauan rogol yang merupakan perkara sensitif dan tidak selaras dengan nilai kesopanan budaya masyarakat Malaysia. Hasilnya, suara-suara rakyat inilah yang menjadikan isu ini lebih dipandang serius dalam masyarakat kita. Beralih kepada perkara yang negatif pula, globalisasi menyebabkan wujudnya penyalahgunaan teknologi oleh sesetengah golongan. Dengan adanya globalisasi, segala jenis media mudah didapati di internet. Ini termasuklah media yang merosakkan pemikiran dan juga budaya rakyat Malaysia. Contohnya, rakyat di Malaysia terdedah dengan rancangan hiburan dari barat yang mempraktikkan gaya hidup yang berbeza dari budaya di Malaysia. Contohnya, gejala LGBT dan juga seks bebas. Selain itu, pada masa kini, bahan lucah juga boleh didapati dengan mudah di internet. Perkara ini amatlah berbahaya, terutamanya kepada golongan bawah umur kerana perkara ini mampu membawa kepada keruntuhan akhlak dan moral generasi kini. Selain itu, globalisasi menyebabkan pencemaran budaya. Melalui globalisasi, budaya luar mudah menerap masuk ke negara ini dan menandingi budaya yang sedia ada. Misalnya dengan adanya muzik dari Barat dan Korea contohnya yang makin meluas, wujudnya minat yang keterlaluan dari golongan muda sehingga terikut-ikut gaya hidup. Contohnya cara pergaulan idola mereka dan hilangnya nilai kesopanan dan etika yang diterapkan dalam budaya kita. Contoh yang boleh kita lihat adalah beberapa tahun lepas terdapat isu anak-anak muda Islam memeluk artis Korea yang diminati mereka. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga. Proses globalisasi ini memang memberikan impak kesan negatif dan juga positif. Ia bergantung kepada sesebuah negara itu sendiri untuk mengasimilasikannya kepada negara tersebut.
Dalam membicarakan kesan-kesan globalisasi, kita juga patut tahu tentang langkah-langkah yang patut diambil bagi mencegah globalisasi yang kini mengancam etika dan perpaduan rakyat Malaysia. Jadi, di sini kita bersama Nur Kamaria untuk menerangkan dengan lebih lanjut langkah-langkah berikut. Bagi saya, terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah globalisasi yang mengancam etika dan perpaduan. Yang pertama, kita lihat dari sudut ibu bapa. Perlunya perhatian ibu bapa dalam mengawasi dan memantau pergaulan dan cara hidup anak mereka. Dilihat dari sikap segelintir anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal akan sopan santun, perkara ini amat membimbangkan. Hal ini kerana globalisasi telah memberi kebebasan dan keterbukaan sehingga ada di antara mereka yang bertindak sesuka hati. Contoh di Malaysia ialah adanya geng motor anak muda yang melakukan tindakan kekerasan dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Oleh itu, amat penting untuk ibu bapa memantau akan cara hidup anak mereka dengan melihat dengan siapa anak mereka bergaul serta memantau aktiviti yang melibatkan internet atau teknologi anak mereka. Yang kedua, kita lihat dari sudut masyarakat. Masyarakat harus menanam semangat nasionalisme yang utuh dalam diri. Semangat bangga menjadi rakyat Malaysia harus dipupuk sejak dari kecil. Rakyat juga harus memberi penekanan terhadap aspek ajaran agama. Nilai murni, etika dan akhlak harus diberikan penekanan yang utama terhadap generasi muda, khususnya pada zaman sekarang. Hal ini dapat membina jati diri yang teguh dalam kalangan remaja. Perangan nilai moral dan etika yang kukuh membantu kita menghadapi arus globalisasi ini. Program-program realiti seperti The Amazing Race, The American Idol, The Apprentice dan sebagainya sering mengutarakan nilai sosio budaya yang bertentangan dengan amalan kita di Malaysia. Pergaulan bebas hingga berpeluk-pelukan di antara lelaki dan wanita jelaslah bukanlah nilai yang lahir dari budaya kita yang kuat berpegang kepada agama dan etika. Yang terakhir ialah dari sudut kerajaan. Kerajaan harus memberi peningkatan prestasi pencapaian sekolah kebangsaan supaya sekolah kebangsaan menjadi sekolah utama pilihan rakyat. Sekolah merupakan tapak semayang penting bagi memupuk perpaduan negara dan menyemai semangat integrasi nasional. Pelbagai langkah perlu diambil ke arah memperkasakan sekolah kebangsaan supaya ianya menjadi sekolah pilihan semua kaum di Malaysia. Kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah kebangsaan juga perlu ditingkatkan. Kurikulum dan co-kurikulum di sekolah juga perlu dikaji semula untuk memastikan ianya memberikan asas kukuh dan bersesuaian dengan kehendak semasa. Betul, berdasarkan elemen-elemen yang dinyatakan, kita memang memerlukan kekuatan agama dalam memperkuatkan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya tentang kebudayaan dan peradaban yang ditunjang oleh akidah syariah dan akhlak tersendiri. Baiklah, setelah mendengar pendapat ramai orang, di sini kita dapat konklusikan bahawa fenomena globalisasi ini memberikan pengaruh kepada masyarakat di Malaysia. Dan pengaruh itu lebih cenderung kepada kesan yang negatif berbanding positif. Cuma ia bergantung kepada diri seseorang itu untuk mendepaninya dengan mengikut ajaran Islam yang berpandukan Al-Quran dan Hadis. Pegangan yang kukuh dan utuh terhadap dua sumber ini mampu menyelamatkan umat manusia, terutamanya umat Islam, daripada terjerumus ke dalam kemungkaran yang tidak dituntut oleh syariat Islam. Apa pendapat anda? Sekian daripada saya, Nuri Sabiha binti Zulkifli, selaku pengacara pada hari ini. Assalamualaikum.